InsyaAllah kepada hadirin sekalian, kita akan mulakan majlis kita dalam pukul 8.50 sebentar saja lagi. Baiklah, terima kasih. Okey, baik. Sebelum tu, untuk panel kita pada malam ni, bolehkah kalau saya panggil sebagai Kak Ain ataupun mana yang lebih selesa? Okay, Assalamualaikum. Testing. Dengar ke suara? Waalaikumsalam, dengar. Okey. Boleh je. Mana-mana pun boleh. Kak Ain pun boleh. Mana-mana yang selesa. Baik. Okey, insyaAllah. Kita akan mulakan majlis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada yang berusaha, Dr. Syamila binti Mansur, penasihat program sharing session Food Biotech Sharing, dan yang saya alu-alukan panel kita pada malam ini, Saudari Nur Ain Hanani binti Hamid, alumni program Bioteknologi Makanan USIM. Terusnya kepada para pensyarah yang sertai juga pada malam ni, yang saya perasan di sini ada Dr. Nur Huda dan juga Dr. Sakinah, dan juga kepada para pensyarah yang lain, staf-staf USIM, para pelajar USIM dan hadirin sekalian. Baiklah, saya Abdullah Hadi bin Azlan, pelajar tahun 2 program Bioteknologi Makanan FST USIM, selaku moderator yang akan menemani anda semua sepanjang program kita berlangsung pada malam ini. Baiklah, sebelum itu, bagi menambah keberkatan majlis kita pada malam ini, dijemput kepada saudara Muhammad Luqman bin Ismail untuk memimpin bacaan doa. Baiklah, dipersilakan. Jadi sebelum saya teruskan dengan bacaan doa, marilah sama-sama kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khallaqun 'azim, innaka samii'un 'alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul 'arsyil 'azim, innakal barrul jawadul karim. Ya Allah, Engkau yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim, ya Rahim, cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis Food Biotech Sharing Session yang diadakan pada hari ini, ya Allah. Berkatilah ia dari awal hingga ke akhirnya. Ya Fa'alun lima yurid. Kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang boleh melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu, ya Allah. Kepadamu jua kami serah segala urusan kami. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Muhammad Luqman bin Ismail atas bacaan doa itu sebentar tadi. Baiklah kepada hadirin sekalian, sebelum majlis kita bermula, pihak kami ingin mempertontonkan kepada hadirin sekalian dengan sebuah video montaj terlebih dahulu. Baiklah, persilakan kepada editor. Baiklah, terima kasih kepada unit teknikal dan media atas video yang saya kira ringkas tapi menarik sebentar tadi. Dapatlah kita lapangkan dulu minda kita sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi pada program kita malam ini. Baiklah, terlebih dahulu saya ingin kongsikan terdapat satu kata-kata yang berbunyi, gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Itulah dia baik-baik kata daripada Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang saya kira semangat kata-kata beliau itu wajar untuk ada dalam diri setiap mahasiswa dan juga mahasiswi di Malaysia, khususnya bagi para pelajar USIM itu sendiri. Dan bertepatan dengan program kita pada malam ini, yang mana kita akan mendengar perkongsian dan juga pencerahan bagi menjelaskan matlamat kita dan menguatkan lagi azam kita dalam arena pengajian ilmu di universiti ini. Baiklah. Dan alhamdulillah, rasa syukur terhadap Ilahi kerana pada malam ini
kita dipertemukan dalam sebuah program perkongsian ilmu, iaitu program Sharing Session Food Biotech Sharing anjuran FBSS. Mungkin hadirin sekalian ada yang jarang mendengar apa itu FBSS kan. Jadi untuk makluman semua, FBSS merupakan sebuah persatuan pelajar program bioteknologi makanan FST USIM yang dikendalikan oleh mahasiswa dan juga mahasiswi program Food Biotech itu sendiri, di mana persatuan inilah yang bertanggungjawab untuk menguruskan dan juga menjalankan program-program yang berkaitan dengan semua pelajar program Food Biotech di USIM. Baiklah. Sebelum kata bersulam bicara, sebelum ilmu menusuk di dada, kata orang tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, apa kata kita moleklah berkenalan terlebih dahulu dengan ahli panel yang sudi meluangkan masa bersama kita pada malam ini. Baiklah. Tak lain dan tak bukan, ahli panel kita pada malam ini adalah saudari Nur Ain Hanani binti Hamid. Beliau merupakan alumni bagi program bioteknologi makanan di USIM, dan sepanjang bergelar mahasiswa USIM, beliau telah menyertai sebanyak 12 pertandingan debat bahasa Arab dan 9 daripadanya merupakan peringkat antarabangsa dan sering membawa pulang piala kemenangan. Dan sumbangan beliau juga di peringkat antarabangsa ini telah melayakkan beliau menjadi salah seorang penerima penghargaan khas Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Anugerah Tokoh Siswa Kebangsaan 2018, serta turut juga dinobatkan Anugerah Khas Pencapaian Siswa Aksis USIM bagi tahun 2018 dan juga 2019. Dan selain daripada itu, keputusan akademik beliau juga berada di peringkat pertama bagi program bioteknologi makanan dan aktif juga dalam aktiviti sains dan inovasi bersama pasukannya, sebagai contohnya Johan, pertandingan Food Product Development, dan juga meraih pingat gangsa di Melaka International Intellectual Exposition 2019 bagi kategori inovasi. Dan sekarang ini beliau kini melanjutkan pengajian di peringkat ijazah sarjana di Prefectural University of Hiroshima, Jepun, dengan beasiswa sepenuhnya oleh Ministry of Education, Culture, Sport, Science and Technology, Government of Japan. Beliau juga turut mempunyai impian untuk menjadi seorang pensyarah universiti. Dan bukan itu sahaja, berdasarkan pencapaian serba boleh Cik Nur Ain Hanani kita ini, sepanjang tempoh pengajian, graduan ini telah dinobatkan Anugerah Pelajaran Diraja Pingat Jaya Cemerlang pada majlis convocation kali ke-18 USIM baru-baru ini. Baiklah, tahniah dan syabas saya ucapkan kepada Kak Ain Hanani. Sungguh menakjubkan pencapaian ahli panel kita pada malam ini, yang saya pasti membuatkan semangat kita semua ni, membuat-buat terutamanya saya sendiri untuk meneruskan majlis kita pada malam ini. Baiklah. Jadi selain daripada itu, bersama-sama kita juga pada malam ini adalah pelajar-pelajar tahun 1 program bioteknologi makanan USIM yang boleh dikatakan masih lagi baharu ataupun masih lagi berada dalam proses suai kenal dengan program Food Biotech ini. Oleh itu, bagi mengupas mengenai program ini, tanpa membuang masa, saya ingin bertanyalah kepada ahli panel kita pada malam ini, Kak Ain Hanani, selaku alumni program bioteknologi makanan. Baiklah, Kak Ain boleh ke untuk kongsikan bersama kami semua, apakah itu program bioteknologi makanan di USIM ini? Baiklah, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jelas suara? Jelas. Okey, sebelum tu saya nak minta maaf kalau saya ada ketar-ketar sikit. Sekarang suhu boleh nampak ke? 4 darjah Celsius. So, saya rasa eloklah kalau pertama sekali saya mulakan dulu majlis ni dengan saya ucapkan terima kasih atas jemputan. Ni pertama kali rasanya saya buat sharing khusus untuk Food Bio. Sebelum-sebelum ni banyak juga dijemput untuk bagi talk, tapi semuanya untuk program lain. Dan antara faktor kenapa saya setuju untuk join ni sebab itulah, sebab saya rasa ni cara untuk saya balas budi balik apa pensyarah-pensyarah yang dah lakukan kepada saya mereka. Jadi saya rasa bolehlah saya share sedikit sebanyak. Juga saya nak ucapkan terima kasih. Saya sebenarnya terkejut tengok jumlah partisipan 102 macam. Saya expect macam sikit je. Ramai juga yang datang, segan pula. Itu saya dengar ada pensyarah juga yang join. Lagilah saya kena jawab elok-elok. Berbalik pada soalan pertama, Food Bio tu apa
Saya rasa secara kalau dari segi formalnya food bio tu apa, saya difahamkan yang adik-adik semua dah join kan majlis ta'aruf apa tu food bio ditubuhkan bila program keberapa. Saya rasa benda tu maklum kepada semua. Jadi saya rasa saya nak share apa tu food bio dari segi pandangan saya. Yang saya nampak uniknya kat sini adalah food biotech bila mana kita cakap dia tentang food biotech, dia sebenarnya gabungan antara dua. Itu benda yang menarik jugalah. Food science dan biotechnology. Saya rasa mungkin ada certain universiti lain juga yang tawarkan program food bio ni. Tapi bagi saya tak sure sama ada mereka tu betul-betul gabung antara biotechnology dan food science macam tu lah. Tapi dekat USIM ni yang menariknya kita boleh cebur sama ada nak food science ataupun biotechnology. Means kalau food science kita akan belajar macam mana apa itu karbohidrat, apa itu protein, semua benda-benda komposisi makanan, analisis makanan, chemistry makanan. Dan dari segi biotechnology pula kita akan tahu juga apa itu genetik yang kita boleh buat, apa tu food GMO, genetic modified organism dan sebagainya. Jadi bila mana dua ilmu ini kita digabungkan maka jadilah food biotechnology. Tapi apa yang menarik sebenarnya yang saya nak share, food biotechnology di USIM sebenarnya dia ada integrasi akli dan nakli. Nampak macam skema kan ayat ni, tapi kalau kita tengok lagi deep down, bila mana kita sebut pasal integrasi akli dan nakli, tak semua universiti ada benda ni. Dan bila mana kita tahu kenapa saya pilih makanan, kursus makanan nampak macam simple, tapi bagi saya makanan ni sebenarnya membentuk manusia tu macam mana. Apa yang kita makan itu mempengaruhi kita tu bagaimana. Dan makanan juga adalah benda asas. Maksudnya dia benda yang takkan putus. Kita sentiasa nak basic needs kita kan. Jadi kita Muslim, Universiti Sains Islam Nation, kita bertanggungjawab untuk lahirkan makanan yang halal. Saya nampak kepentingan makanan halal lebih-lebih lagi bila saya dekat Jepun ni. Ya Allah, nak jumpa makanan halal tu boleh mengucap dulu. Kalau pergi pasar raya nak cari mana makanan halal, saya kena pusing satu pasar raya tu, adalah satu dua yang halal. Jadi bila mana tak ada, so saya kena ambil pendekatan lain, kita kena tengok ingredient lah pula, kena baca ingredient, kena tengok. Jadi ilmu-ilmu yang kita ada, waktu dia belajar food science tu kita tahu emulsifier ada yang daripada binatang ke, ada daripada haiwan ke, apa beza margarine dan butter ke. Jadi kita kena tahu semua benda tu. Bila mana kita ada ilmu tentang ingredient makanan, kita secara tak langsung jadi rujukan orang. Kata, Ain kalau ingredient macam ni selamat tak untuk kita makan? Sampai tahap sebab kita dah tak ada logo halal dekat tempat saya ni, sebab saya duduk di bahagian perkampungan sikit, Syobara. Jadi kita kena gunakan ilmu sains makanan yang kita ada untuk kita pilih makanan yang kurang mudarat dia, yang selamat untuk kita makan. Macam tu. Jadi sebenarnya anda-anda semua, adik-adik semua, saya rasa adalah orang-orang yang bakal nanti mencorakkan industri makanan kita. Alangkah seronok je bila mana kita satu hari nanti boleh travelling ke mana-mana, tak perlu risau tentang halal dan haram. Saya rasa kalau satu hari dunia tu jadi tempat yang begitu, indahlah dunia ni. Jadi food biotech, bagi saya kalau betul-betul kita cebur bidang ni, banyak kita boleh explore. Lagi-lagi lah bidang halal dan sebagainya. Saya rasa itu kot. Kan lebih lagi kan masa untuk permulaan. Okey. Boleh. Cukup, moderator. Okey, boleh Syah. Terima kasih diucapkan kepada Kak Ain kita atas saya rasa pandangan tu memang sangat menarik, sebab salah satu contoh dia yang saya dapat tangkap tadi, contoh dia Kak Ain sebutkan tentang kita akan rasa seronok kalau dunia tu kita tak perlu risau dah nak cari makanan yang halal ke ataupun haram kan. So dia macam satu benda yang menarik lah. Macam contoh kita macam di Malaysia kan, kita macam kalau pergi ke mana-mana pun kita macam tak perlu risau sangat sebab kita pasti benda tu halal kan. Alangkah indah ni kalau satu dunia jadi macam tu. Dan yang keduanya, kita sebagai pelajar biotechnologi makanan, sudah pastinya kita akan jadi rujukan lah macam Kak Ain sebut tadi. Kita akan jadi rujukan untuk orang lain bab-bab makanan ni. Terutamanya kalau kita pergi ke luar negara nantilah. Baiklah. Baiklah, itu cukuplah untuk sesi yang pertama dulu, pusingan pertama. Jadi kita teruskan kepada pusingan yang seterusnya pula.
Baiklah, hadirin sekalian, hakikat untuk kita menggapai kejayaan tu bukanlah mudah untuk dikecapi. Kalau bukan dengan persediaan, kalau bukan dengan persiapan, di samping usaha dan juga tekad yang teguh. Jadi, apa kata seterusnya kita bertanyakan kepada Kak Ain, apakah nasihat ataupun tips yang boleh diberikan tentang kebersediaan mahasiswa tu dalam menghadapi kehidupan di universiti, sama ada semasa pembelajaran atas talian ataupun secara bersemuka. Baiklah, dipersilakan. Untuk soalan ni, inilah soalan yang common lah orang tanya setiap kali talk, apa nasihat dan sebagainya. Saya minta maaf pada siapa yang pernah join talk-talk saya sebelum ni. Mungkin jawapan saya akan sama je untuk setiap kali talk. Tapi begitulah, hakikatnya itulah jawapan saya. Apa yang saya amalkan dan sebagainya. Yang pertama sekali, jadi apa yang saya nak beritahu kepada semua, kehidupan universiti ni secara tak langsung dia adalah salah satu pintu awal lah untuk kita masuk ke dunia dewasa. Dia tak sama dengan waktu kita di sekolah dulu. Bila kita dekat sekolah dulu, semuanya diatur dan sebagainya. Bila mana kita masuk ke alam universiti, kita akan belajar untuk buat keputusan. Dan bila mana kita belajar untuk buat keputusan, maknanya dia relate dengan kematangan seseorang. Bila mana relate dengan kematangan dan kedewasaan seseorang, itu sebenarnya menguji sama ada kita ni dah dewasa ataupun belum. Umur tak define sama ada orang tu dewasa ke tak. Ada orang umur dah 30 tapi pemikiran dia masih belum dewasa. Ada orang umur baru 15 tahun tapi cukup matang untuk handle emosi dan keadaan sekitar dia. Jadi apa yang saya nak kongsi kat sini adalah bagaimana untuk membuat keputusan yang mana keputusan itu akan bagi manfaat kepada diri kita dan orang lain. Itu pertama, kita kena belajar tentang macam mana nak buat keputusan. Yang kedua, musuh sejati bagi pelajar adalah masa. Kita akan sentiasa fighting dengan masa. Jujur saya katakan, dekat universiti, dia boleh jadi sama ada kita mempunyai masa lapang yang sangat banyak sebab kita pilih hanya untuk datang kelas, datang kampus dan pulang rumah. Dan kita boleh jadi seorang yang sangat produktif, kita join something yang boleh bagi benefit kepada diri kita. Dan akhirnya masa kita manfaatkan dengan optimum. Dan boleh jadi juga, kita akan sentiasa rasa macam masa tak cukup. Jadi, apa sebenarnya kunci tentang masa ni yang saya selalu sebut dekat semua orang, dekat diri saya sendiri, saya selalu pesan juga. Adik-adik semua dan saya semua dan kita semua, masa bukan kita punya. Itu saya selalu ingatkan pada diri saya. Sebab kalau masa tu saya punya, kenapa saya set, saya nak bangun pukul 5 esok tapi saya tak boleh nak bangun? Maksudnya, walaupun saya berazam nak bangun, bukan tak boleh. Tapi saya, tak confirm untuk bangun. Saya cuma boleh berazam je. Sebab yang mana kata akhir, keputusan akhir tu semua letak kat tangan siapa? Allah. Sebab yang penjaga masa tu Allah, milik masa tu Allah. Jadi saya selalu nasihat kepada diri saya dan semua, mintalah dekat Allah, ya Allah berilah aku keberkatan masa. Sebab bila mana kita ada keberkatan masa ni, even kita ada sikit waktu, kita boleh buat banyak perkara. Even kita ada macam 10 minit, orang kata impossible 10 minit boleh buat itu dan ini, tapi kita boleh buat. Ada orang diberi waktu yang sangat panjang, tapi dia tak boleh nak buat satu benda pun. Sebab apa? Masa tu bukan siapa-siapa punya, bukan manusia punya, Allah punya. Minta keberkatan masa. Mungkin adik-adik baru lagi, tak rasa lagi tekanan macam mana masa tu betul-betul mencemburui kita. Akan ada satu masa yang mana kita nak rehat, tapi kita kena submit assignment. Lepas tu datang lagi assignment baru. So tiba-tiba ada pula responsibility kita pula dengan keluarga. Saya nak share sikit. Sekarang ni kan kelas online kan, ke dah kelas fizikal? Masih lagi kelas online. Masih online. Jadi masih online ni sebenarnya, secara tak langsung dia menguji kita macam mana nak urus masa kita sebagai seorang anak juga. Saya selalu pesan kepada semua orang, ibu bapa, macam mana pun kita rasa mereka tak faham kita, mereka tetap betul. Ini yang parent saya ajar saya lah, rules dengan ibu bapa ni, salah ke, betul ke diorang tetap betul. Jadi, pertama sekali adalah kita mana kena minta
explain kepada mereka. Sebab ada certain ibu bapa mereka tak faham dengan online class. Sebab dia dah nampak anak dia kat rumah. So mestilah ada yang minta tolong ke dan sebagainya. Kita boleh kita boleh ruang untuk bermesyuarat, ruang untuk berbincang tu selalu ada. Jadi bila mana kita tak boleh nak jalankan duty kita sebagai seorang anak, apa yang kita buat adalah kita communicate dengan parents kita. Macam Umi, Abah, hari ni I ada kelas, I minta maaf sebab kalau Umi nak buat apa-apa pada pukul sekian hingga pukul sekian, contoh 8 hingga 10 I ada kelas. Tapi lepas tu kalau Umi nak minta tolong, I boleh tolong. Jadi saya rasa cabaran juga sebenarnya kalau online kelas ni sebab kita kena responsibility kita sebagai seorang pelajar dan responsibility kita sebagai seorang anak. Jadi apa yang kita buat adalah kita kena divide masa elok-elok dan minta dekat Allah, ya Allah bagi aku keberkatan masa. Nampak macam impossible nak siapkan assignment, dalam masa yang sama nak jaga hati mak. Dalam masa yang sama nak supaya pensyarah tak marah kita. Tapi bila mana Allah izinkan, jadilah dia. Dengan syarat kita kena usaha dan kena yakin lah. Jangan macam duduk saja tak buat assignment tapi minta dia Allah bagi aku keberkatan masa. Memang tak jalan lah. Kena buat semua benda. Usaha sampai habis. Usaha sampai kita rasa macam dah cukup ke belum? Dah cukup ke belum? Contoh. Dia jangan sampai kita usaha tapi dah cukup lah. Macam tu. Usaha ni sebenarnya tak pernah cukup. Dia takkan pernah cukup. Jadi tugas kita adalah usaha sampai semampu kita. Jadi bila mana sampai dah Allah nampak macam kita dah usaha sampai bagus, maka cukup sampai waktu masa dia akan izinkan. Tu sebenarnya. Sebab tapi bila mana kita dah start mengeluh, itu dah start dalam permainan emosi kita. Bila dah start mengeluh, percayalah. Itu tak jalan, ini tak jalan. Apa yang saya juga nak pesan pada adik-adik juga, kehidupan universiti ni tak mudah. Dan tak susah. Sebab dunia ni macam tu. Tak ada benda yang sempurna. Kita nak sempurna dekat akhirat sana nanti. So, akan ada mudah dia, akan ada senang dia. Jadi, siapa yang apa tugas kita bila mana kita duduk dalam keadaan mudah ataupun susah dua-dua ada. So kita punya sudut pandang lah, kita nak pilih pandang macam mana. Contoh macam saya ni, sekarang saya bagi contoh saya je lah kan sebab saya tak boleh nak bagi contoh orang lain. Kalau ikutkan bukan negatif lah, macam kekurangan yang orang nampak bila macam saya duduk dekat Jepun ni, boleh je saya nak mengeluh. Susahnya nak dapat makanan halal, duduk sendiri di rumah, tak ada emak, tak ada kawan-kawan semua. Itu kalau saya nak pandang dari sudut yang negatif, maka saya akan duduk dalam keadaan yang negatif je lah selalu. Tapi bila mana kita tutup benda tu, jangan fikir pun benda tu, tapi kita nampak yang positifnya macam kat sini, Alhamdulillah saya diberi beasiswa yang cukup, labmate yang baik, sensei yang sangat bagus. Jadi kita lupa dah apa tu. Kita tak nampak dah. Jadi kebaikan yang ada di depan kita ni boleh tutup apa keburukan kita. Jadi saya nak minta adik-adik nanti percayalah nanti kita akan ada banyak cabaran, emosi. Nanti adalah pula berselisih faham dengan kawan. Ada pula kita rasa macam kita tak ngam dengan pensyarah tu semua dan sebagainya. Buang semua benda tu. Jangan fikir benda tu. Cuba fikir benda yang sangat baik, positif. Memang susah. Tapi insya-Allah jadi. Yang terakhir lah kot, banyak pula nanti kang saya cerita. Nanti kita sambung soalan lain lah. Yang terakhir saya nak cakap adalah masa tak pernah tunggu kita, jadi buat je dulu. Percayalah, homework kadang-kadang rasa macam susah aje. Sebab mana kita ni manusia. Memang takkan kita dapat benda tu kita terus faham. Jadi apa yang kita buat adalah start dulu. Macam contoh bila dapat assignment kan, macam susahnya assignment ni, terus rasa tak nak buat. Jadi lama-lama kita akan delay, last malam sebelum baru bertungkus lumus nak buat kan. Itu macam normal. Tapi sebenarnya, faham tu daripada usaha kita ke daripada siapa? Faham tu bukan daripada kita, faham tu pun daripada Allah. Jadi bila mana semua benda ni daripada Allah, tugas manusia adalah usaha. Jadi salah satu cara untuk kita usaha adalah kita mulakan dulu. Mulakan awal. Contoh, cikgu dah bagi assignment 2 minggu sebelum contohnya. Okay. So paling-paling pun dah seminggu sebelum tu try buka-buka dulu. Baca-baca dulu. Sekali buka memang tak faham. 2 kali buka tak faham lagi. Lepas tu dah percayalah sebab
kefahaman tu datang daripada Allah dan Allah tu suka tengok dia punya hamba ni usaha. Jadi mana insya-Allah nanti kita dah buka kali ketiga, buka kali 4, slow-slow kefahaman tu akan datang. Jadi bila mana kefahaman tu akan datang, maka kita akan jadi seronok untuk buat assignment tu. Jadi itulah, saya rasa secara rumusannya, masa bukan milik kita, kefahaman pun bukan milik kita. Boleh kata semua benda lah kat dunia ni bukan milik kita. Tugas kita adalah usaha, fikir positif, hidup dalam suasana yang positif. Maka insya-Allah lah Allah akan mudahlah perjalanan untuk kita belajar. Okey, itu saja. Baiklah, jawapan yang memang saya rasa majoritinya daripada jawapan tadi adalah berkenaan dengan masa lah. Ni kalau kita duduk dalam dewan debat ni, tak ada siapa boleh nafikan hujah KM kita ni. Musuh utama adalah masa. Baik. Yang itulah yang dapat kita simpulkan daripada jawapan Kak Ain sebentar tadi. Berkenaan dengan cara ataupun tips untuk menghadapi alam di universiti itu sendiri. Sebab kita tahu kehidupan sebagai mahasiswa ni bukanlah senang seperti apa yang boleh dilihat oleh mata kasar masyarakat luar. Tetapi banyak yang mereka tak ketahui tentang cabaran, tentang ujian juga yang harus dihadapi oleh mahasiswa sebelum mereka memegang segulung ijazah tu. Apatah lagi sekarang dengan keadaan secara atas talian kan. Jadi lebih banyak ujian yang kita tak dapat nak jangka lah sepanjang sesi pengajian kita. Baiklah, untuk pusingan seterusnya, soalan yang akan diajukan adalah berkenaan dengan persediaan mahasiswa dan juga mahasiswi program Food Biotech ni sebelum untuk melangkah ke arah kerjaya supaya mereka dapat mengenal pasti hala tuju karier yang mereka akan pilih lah. Jadi Kak Ain, apakah persediaan yang rapi lah kepada mahasiswa ni sebelum menceburi bidang kerjaya? Dipersilakan. Bila mana cakap pasal kerjaya, saya sebenarnya tak boleh lah macam nak betul-betul bagi solid answer macam this is what industry wants and so on. Sebab saya sendiri pun belum lagi masuk di bidang kerjaya. Saya masih lagi bidang sambung belajar. Jadi apa yang saya boleh cakap adalah percayalah. Ini pun saya fikir waktu saya tahun 1 juga. Bila saya masuk Food Bio, saya nak jadi apa? Semua orang akan cakap macam tu. Apa yang aku nak jadi kalau masuk Food Bio? Ada ke ruang bekerja untuk aku dan sebagainya? Tiba-tiba jadi macam tazkirah pula. Macam ini yang saya punya parents pesan dan saya pun selalu cakap juga dekat diri saya. Masa depan pun bukan milik kita. Jadi, kenapa kita terlalu risaukan masa depan kalau hari ini kita tak buat elok-elok? Jadi tugas kita adalah apa yang waktu yang Allah bagikan hari ini, kita gunakan sebaik mungkin. Umi saya lah, mak saya pesan pada saya tak layak untuk risau tentang masa depan kalau hari ni saya hidup dengan main-main. Macam kalau hari ni saya macam hidup ala kadar je. Siapa saya untuk risau tentang masa depan? Saya tak berhak pun. Jadi, apa yang saya kena buat adalah jalani hari ini dengan sebaik-baik keadaan. Buat. Bila mana kita dah fulfill hari demi hari tu dengan baik, insya-Allah Allah akan buka jalan tu. Ada je nanti ruang bekerjanya di mana, hala tuju di mana. Dan saya senang nak cakap realitinya sekarang adalah bila mana kita masuk Food Biotech, tak semestinya kita akan ending dia kerja dekat bidang Food Biotech juga. Itu lumrah sekarang. Itu lumrah, saya rasa normal lah. Kadang-kadang ada kawan yang kerja bidang, belajar bidang ni, ending dia kerja bidang lain. Sebab rezeki Allah tu luas. Tapi yang penting adalah, bila mana kita dah diberi peluang untuk belajar elok-elok. Sebab apa? Umum, general, apa yang semua majikan nak adalah, pertama sekali, mereka nak, mestilah, diorang punya pekerja adalah pekerja yang boleh menjalankan tugas dengan baik. Pekerja yang taat, pekerja yang tahu ikut arahan. Jadi kalau dekat sini, dekat USIM kita tak develop kita punya skills, kita tak boleh nak jalankan tugas dengan baik, tak boleh nak faham job scope dengan baik, so nak kerja mana-mana pemajikan tak nak ambil. So pertama sekali, kita kena tahu dulu macam mana nak ikut arahan. Sebab percayalah, bila mana kita dah masuk di alam universiti ni, kita dah rasa kita berkuasa,
kita boleh buat keputusan sendiri. Jadi arahan tu macam main-main je. Jadi belajar untuk jadi orang yang taat dulu. Taat dengan peraturan dan arahan. Yang kedua adalah majikan dia nak pekerja dia tahu skills-skills, communication skills and so on. Kepimpinan dan sebagainya. Jadi saya rasa tolonglah saya nasihat kepada adik-adik semua, janganlah hanya hidup dengan masuk kelas. Mungkin sekarang online susah sikit lah kan. Nanti insyaAllah nanti tahun 1, nanti dah tahun 2 ke apa, dah tahun 3 ke Allah dah bagi mudahkan untuk datang ke kampus dan sebagainya. Tolonglah. Even 1 pun masuklah apa-apa aktiviti luar. Yang penting jangan yang luar kelas. Jangan terlalu join yang aktiviti dalam kelas je. Sebab apa saya cakap macam tu? InsyaAllah itu akan menyumbang sedikit sebanyak dari segi skills kita. Dia akan ajar macam mana kita nak bercakap depan orang lain. Macam saya, Alhamdulillah, saya masuk kelab debat. Dengan kelab debat tu sebenarnya yang bantu saya macam mana kita punya soft skill saya, communication skill saya, explanation skill saya. Sebab rugi bila mana kita pandai, pointer bagus, tapi kita tak boleh nak explain dekat orang apa yang kita faham. Itu bagi pandangan saya lah. Tapi ada orang yang memang Allah takdirkan dia tak boleh nak, sebab setiap orang kan ada lebih dan kurang dia. Kita kena terimalah kurang dan baik kita kan. Itulah manusia, kepelbagaian, dan kita raikan kepelbagaian. Dan bila mana kita dah tahu, kita ni memang dah usaha, tapi still lagi tak boleh nak ada communication skills yang bagus. So kita cari skills yang lain. Setiap orang yang ada kelebihan dia. So saya nak supaya nanti adik-adik semua gunakan manfaat 4 tahun ni, cari apa kelebihan masing-masing. Ada orang writing skills dia bagus. So masuklah kelab menulis dan sebagainya. Saya rasa ada USIM ada kelab yang penulis. Ada orang dari segi kebudayaannya bagus. Masuklah aktiviti kebudayaan ke apa. Ada orang dari segi multimedianya bagus. Masuklah apa-apa. Sebab pertama sekali prioritinya belajar kelas. Itu perlu. Yang kedua, enhance skills. Jadilah kita seorang manusia yang lengkap. Sebab inilah sebenarnya yang membezakan kita dengan orang lain. Bila mana kita ada add-on value. Ini sebenarnya yang majikan nak. Sebab bila mana cakap tentang orang pandai, banyak. Universiti lain pun ramai je orang pandai, for flat dan sebagainya. Yang membezakan kita adalah macam mana pembawakan diri kita, macam mana watak kita, macam mana kita nak create diri kita. So apa yang saya selalu buat adalah, saya selalu bayangkan saya di masa hadapan tu macam mana. Saya nak jadi orang yang macam mana. Jadi saya target, macam ya Allah kalau Allah panjangkan umur saya, kalau boleh saya nak jadi orang yang sebegitu dan sebegini. Jadi kita cubalah, kita asah slow-slow, cari slow-slow dan akhirnya kita boleh nampaklah perubahan dia. Sebab manusia ni sama je, macam ada benda yang general kehendak dia tu sama. Macam kalau saya tanya, awak suka orang yang pembersih ke suka orang yang pengotor? Of course semua orang akan cakap kita suka orang pembersih. So dekat situ kita akan kita belajar macam mana nak develop kita punya image, pemakaian. Saya rasa dekat time universiti lah kita akan belajar semua macam nak mengurus image, penampilan dan sebagainya. Karakter masing-masing. Percayalah. Saya rasa tak semua orang majikan nak ambil orang datang interview, datang dalam keadaan selekeh dan sebagainya. Itu benda-benda yang senang, tips macam mana kalau kita nak jadi orang macam mana, cuba letakkan diri kita ni sebagai kita ni majikan. Macam saya selalu buat macam tu. Kalau saya ni majikan, saya nak pekerja yang macam mana? Macam tu. Jadi saya akan list down, saya nak pekerja yang macam ni, nak pekerja yang rajin, nak pekerja yang punctual dan sebagainya. Jadi bila mana saya dah list down, saya nak pekerja yang macam ni, so saya kenalah usaha untuk jadi orang yang macam tu. Itu je sebenarnya tips mudah dia. Sebab most of us akan ada benda yang sama yang kita nak, yang common yang kita nak macam tu. Dan insyaAllah lah, bila mana kita usaha dan kita tetap yakin, minta tolong dekat Allah, mudahlah Allah bagi. Dia rugi juga kalau usaha tapi tak doa, tak jalan juga. So kena tahu, kena yakin dulu, kena minta doa, kena usaha, lepas tu kita serahlah dekat Allah. Macam mana? Okay. Settle soalan ni.
Okey, baik. Terima kasih sekali lagi Kak Ain atas jawapan yang diberikan. Memang antara benda yang saya tertarik tadilah, Kak Ain sebutkan tentang cuba bayangkan diri kita ni di masa hadapan nanti. Dan saya pasti memang takkan ada orang yang dia nak bayangkan diri di masa hadapan nanti jadi orang yang jahat, jadi orang yang buruk, betul tak? Jadi bila kita berfikir dengan cara yang sebegini, memang kita akan dapat kita dapat tambahkan nilai diri kita lah daripada waktu sekarang. Dan yang keduanya, bila Kak Ain sebut pasal jangan risaukan sangat pasal masa hadapan, ya memang betul. Bukan sekadar masa hadapan je kita tak berkuasa, malah masa lalu pun kita tak berkuasa. Jadi hiduplah untuk hari ini. Kita jangan risaukan sangat apa yang masih lagi kita tak yakin lagi. Jadi hiduplah untuk hari ini, jangan terlampau fikirkan sangat, jangan terlampau risaukan sangat. Dan antara benda-benda yang kita perlu mulalah untuk terapkan daripada mahasiswa ni, sebagai contohnya tadi kita terapkan attitude yang baik lah. Attitude yang baik dan aktif lah dalam segala aktiviti, bukan sekadar aktiviti dalam kelas sahaja ataupun pelajaran semata-mata lah. InsyaAllah kalau kita ada attitude macam tu, kita akan jadi orang yang suka berusaha lah. Kita akan berusaha dan itulah yang akan membawa kita untuk kebolehpasaran kerjaya nanti di masa hadapan. Baiklah. Jadi untuk sesi yang sekarang ni, kita akan buka peluang lah untuk mana-mana pelajar tahun 1 yang ingin mengajukan soalan kepada panel kita ni. Mana-mana yang ingin bertanyakan soalan, bolehlah unmute mikrofon dan tanyakan soalan, ataupun boleh tulis dekat ruangan chat meeting. Dipersilakan. Saya buka ruang kepada sesiapa yang ingin menanyakan soalan. Ada ke soalan? Kalau tak ada soalan, saya nak tanya soalan. Saya nak tanya soalan kepada Kak Ain lah. Saya sendirilah nak tanya kepada Kak Ain. Boleh ke Kak Ain kongsikan? Kita semua tahu kan, panel kita pada malam ni orang yang aktif dan juga dianugerahkan, dinobatkan anugerah diraja ni. Jadi apa dia rahsia kejayaan Kak Ain ni sepanjang bergelar mahasiswa ni? Sebab ni bukan seperti mahasiswa biasa-biasa ni. Mungkin ada apa-apa amalan ke ataupun perbuatan sepanjang menjadi pelajar di UC ni. Berat soalan ni sebenarnya. Okey. Orang selalu tanya saya jugalah, cakap apa yang saya buat sepanjang mana saya duduk kat USIM dan sebagainya. Yang saya boleh jawab adalah, pertama sekali saya tak pernah letakkan diri saya ni atas daripada orang lain. Saya tak pernah rasa, saya cuba untuk cakap pada diri saya yang saya ni tak pandai daripada orang lain dan orang lain pun pandai juga macam tu. Sebab, okey, apa yang saya nak share kat sini adalah saya tak suka untuk compete. Saya bukan jenis yang mana kalau exam, saya akan tanya orang, contoh dah dapat result, pointer kau berapa semua, lepas tu nanti nak compete, nak letak lagi tinggi pada dia. Sejujur saya cakap, saya tak pernah risau pun saya punya letakkan diri saya ni dengan orang lain macam tu. Saya lagi suka kalau mana kita semua ni sama-sama. Saya jenis yang tak suka untuk compete, tapi saya lagi suka kalau kita ni teamwork. Sebab apa? Saya tak rasa yang dunia ni adalah tempat untuk kita bersaing. Sebab saya tak rasa syurga tu untuk seorang. Apa gunanya kalau kita berada di atas tapi kita berjaya seorang-seorang? Jadi, apa yang saya nak pesan kepada saya dan semua juga, kadang-kadang kita rasa kita ni betul.
ni saya macam, ini yang saya cuba apply dekat semua orang lah. Dekat diri saya, dan saya belajar benda ni dekat universiti juga sebenarnya. Selalu kan kita nampak macam ada orang, kita jenis study pukul 9. Tapi kita ada nampak kawan kita tu tak study pun. Lepas tu, kita macam, of course, pada pandangan dan sudut pandang kita, kenapa kawan kita tak study? Macam, dia ni tak nak score ke exam semua-semua. Kena study lah macam tu. Kita tak tahu apa dia buat. Kita tak berhak untuk hukum dia. So, saya selalu belajar yang mana kita tak boleh nak hukum orang lain sebab setiap orang ada style masing-masing, setiap orang struggle masing-masing. Jadi, apa yang saya selalu buat adalah, daripada saya mempersoalkan kelainan ataupun bezanya orang tu dengan saya cuba untuk terima dan doakan orang lain. Macam, tengok macam ada kawan kita macam, rupa-rupanya dia jenis yang tidur dulu, lepas tu dia bangun. Time kita tidur, dia study, kita tak tahu. Tapi result dia kempak je. Macam tu. Itu saya selalu buat. Saya tak pernah letakkan diri saya ni compete. Dan buat sesuatu, compete dengan diri sendiri je. Saya selalu compare dengan diri saya je. Dulu saya punya result macam ni, jadi saya nak result saya depan macam ni. Ayah saya selalu pesan, buat something sampai kita jadi standard. Maksudnya, sampai kita tu jadi kayu ukur. Maksudnya, bila orang nampak kita ni, orang dah tahu. Ain, standard dia macam ni. So, tak payah cakap banyak dah macam tu. Sebab, bila mana kita dah jadi standard, kita dah tak perlu dah untuk compete dengan orang lain. Kita cuma perlu compete dengan diri sendiri je. Itu yang pertama sekali. Dan, kita ni manusia, ada kurang ada lebih dia. Saya rasa adik-adik mungkin tak rasa lagi sebab mereka masih lagi online learning. Nanti bila mana dah masuk fizikal, dah duduk dengan kawan-kawan, kita akan rasa berbezanya kita. Tapi kita kena ingat, kepelbagaian kita tu sebenarnya adalah, mana tahu lebihnya saya ni sebenarnya, ataupun lebihnya kita ni adalah untuk lengkapkan kawan kita. So, saya sentiasa waktu study week, kalau kawan saya ada apa-apa, saya akan explain dan ajar. Macam even kita rasa macam kita tak cukup masa ni, ada lagi ni kita nak study. Tiba-tiba rasa macam ada kawan minta tolong. Boleh tak nanti nak tolong ajar? Kita pula fikir, ada lagi 5 chapter tak baca ni. Apa kita buat adalah ajar mereka. Sebab ilmu ni lagi banyak kita ajar, lagi banyak kita dapat. Dan kita kena ingat, kelebihan kita kadang-kadang bukan untuk kita, tapi mana tahu sebenarnya Allah lebihkan kita adalah sebenarnya tanggungjawab kita untuk bantu yang lain. Dan mana tahu juga sebenarnya kekurangan kita tu, kita akan dapat daripada orang lain. So, saya selalu pesan kepada semua orang, jangan hidup sendiri waktu di kampus. Kalau rasa macam nak minta tolong. Sebab kadang-kadang tak semua jawapan akan ada pada kita. Kita tak sentiasa betul, bukan kita seorang yang betul. Kadang jawapan tu kita akan dapat daripada kawan kita. Jadi saya selalu bersyukur sebab di USIM, saya selalu dihadirkan oleh kawan-kawan yang sangat baik. Mereka tolong tanpa minta balasan pun. Jadi bila mana mereka baik dengan saya perlu baik dengan mereka. Even pun kalau saya bertemu dengan orang yang kurang baik, saya still kena baik dengan mereka juga. Sebab kita tak tahu, kadang-kadang mereka tak tahu pun mereka tak baik. Jadi tugas kita adalah doakan semua orang. Dan kita selalu jangan pernah rasa macam nak persaingan yang sihat tu tak apa, perlu. Tapi jangan terlalu macam nak compete, bersaing sampai kita lupa yang sebenarnya kita adalah, saya rasa macam dunia ni bukan persaingan, tapi dunia ni adalah tempat kita saling membantu sebab nanti kita nak berjaya sama-sama. Kurangnya kita, lebihnya kita tu ada sebab kenapa Allah ciptakan macam tu. So, jadi lagi bagus kalau sebenarnya kita sedar bahawa sebab ujian manusia ni sebenarnya lain-lain. Tak sama. Ada orang kurang dekat sini, ada orang lebih kat sini. Itu sebabnya kita kena sama-sama hidup kat universiti ni. Saya pesan sangat jangan hidup seorang-seorang. Sebab saya waktu saya study week ke apa, saya selalu dengan kawan-kawan. Saya ajak study sama-sama. Ajak solat jemaah sama-sama. Ajak mengaji sama-sama. Sebab kita akan dapat kekuatan bila kita duduk sekali. Antara saya nak share tips juga adalah kedua, tolong hormat pesyarah. Awak rasa macam awak lagi pandai pada pesyarah sekalipun, tolong hormat pesyarah. Pesyarah ni rules dia sama je macam ibu bapa. Pesyarah betul ke, pesyarah salah ke bagi awak, pesyarah tetap betul. Awak rasa macam, kenapa boring lah lecturer ni cakap. Saya belajar untuk tak pernah cakap pun.
untuk tak pernah cakap buruk di belakang pensyarah dan sebagainya. Even macam apa-apa pun macam tiba-tiba rasa macam kelas tu macam ya Allah bosannya, tapi still lagi macam hormat dia. Sebab sebenarnya yang membuatkan kita boleh jawab dalam exam tu bukannya sebanyak mana kita baca. Ini saya punya pandangan lah. Saya punya apa yang saya amalkan. Sebenarnya yang boleh membuatkan kita boleh baca tu sebenarnya, yang boleh jawab exam tu sebenarnya keberkatan ilmu tu. Apa yang dimaksudkan dengan keberkatan ilmu, dia tak perlu banyak pun. Tapi bila mana ilmu tu berkat, even sikit, dia jadi manfaat untuk semua. Maksudnya apa? Nanti kita akan ada study week. Kan? Betul tak? Study week. Jadi, waktu study week ni, tolong cari banyak-banyak keberkatan ilmu tu. Maksudnya buat apa-apa, bila mana sebut tentang keberkatan, maksudnya nak tak nak kita tak boleh lari dah. Dia mesti relate dengan Allah juga. Sebab itulah kita di Universiti Sains Islam Malaysia. So, waktu ni lah, saya selalu segmen kat diri saya. Kalau waktu study week, saya boleh baca satu buku. Taklah, bukan satu buku. 2, 3, 4 buku sekali arung habis. Kenapa saya tak boleh baca Quran? Jadi, ini yang saya buat. Setiap orang amalan lain-lain. Boleh buat apa-apa. Korang nak zikir ke dan sebagainya. Tapi apa yang saya buat adalah sepanjang 4 tahun, tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, saya akan usahakan sepanjang study week, seminggu ataupun 2 minggu. Study week kita kadang seminggu, kadang 2 minggu kan. Sepanjang tempoh study week tu, saya akan cuba khatamkan 30 juzuk. Saya sampai tahap saya rasa saya tak boleh nak masuk exam kalau saya tak habiskan baca 30 juzuk. Sebab itulah sebenarnya bagi kekuatan pada saya. Sebab apa? Kita rasa macam mustahilnya nak baca Quran lagi, nak baca buku lagi. Percayalah, saya tak pernah study sampai satu buku full. Saya akan baca Quran dulu. Lepas saya baca Quran, lepas tu saya buka buku. Page yang saya buka tu lah yang masuk exam. Itu yang saya nak kata tentang keberkatan tu. Bukan saya pandai. Tak, saya tak pandai. Allah je yang tolong. Apa kadang-kadang yang mana yang kawan saya tanya, yang saya ajar, yang tu lah yang masuk exam. Sebab exam ni, tak semua chapter akan masuk. Jadi, ikutlah pada berkat tak berkat yang mana kita study tu. Macam tu. Kadang-kadang, yang mana yang kita tanya lecturer, yang tu lah yang masuk. Macam tu exam. So, apa yang sebenarnya yang dunia ni yang kita kena cari adalah keberkatan dan redha. Setelah kita usaha ni, kita usaha untuk apa? Usaha untuk keberkatan dan redha. Bila mana kita ada dua benda ni, sebab ibu bapa kita dah jauh. So, kalau dekat musim, pensyarah lah redha kita. So, saya tak ada lah orang yang terlalu study hard banyak-banyak ke apa semua, tapi saya cuba untuk cari keberkatan sebanyak mungkin. Apa yang pensyarah minta, semua. Tapi rasa macam kalau macam ada benda yang tak kena dengan pensyarah ke apa, diam je. Faham je, turut je, diam je. Belajar untuk taat. Jadilah pelajar yang taat. Saya rasa insya-Allah lah, bila mana kita dah tahu keberkatan ilmu tu macam mana, ya Allah, nikmat tau kalau dapat keberkatan ilmu tu. Percayalah. Kita buat sikit, menjadi. Kita buat sikit, jadi. Macam tu. Tapi bila mana kita hidup tanpa keberkatan, awak study lah 10 buku, buka lah apa-apa pun. Sebab ada tau, orang dah study, dia lah orang paling rajin dekat dunia. Tapi bila masuk exam, tiba-tiba blank. Sebab apa? Sebab ilmu tu bukan kita punya. Boleh je bila masa Allah nak tarik. Jadi, cubalah cari keberkatan ilmu tu. Buatlah apa-apa amalan mulai hari ni ke, ataupun mana tahu dekat audiens saya sebenarnya diorang lagi baik pada saya tak tahu. Mungkin dah ada dah yang jenis bangun setiap malam ke apa. Itu sebenarnya yang bagi kekuatan pada kita. Sebab ilmu tu bukan kita punya. Kalau ilmu tu kita punya, kita boleh tahu. Kita boleh baca dan kita boleh decide. Okay, chapter ni aku nak faham. Tapi kenapa tak boleh nak faham juga even dah baca 10 kali? Sebab ilmu tu bukan kita punya. Faham ilmu tu bukan kita punya juga. Semua ni pinjaman je. Tugas kita usaha dan minta. Usaha dan minta, cari redha dan keberkatan. Redha tu, keberkatan tu nak cari macam mana tu lah. Jaga hubungan sama Allah. Jaga hubungan sama manusia. Nanti lama-lama kita akan nampak kesan dia. Mula-mula kita tak boleh nak macam buat hari ni esok nak nampak kesan, memang tak jadilah. So dia kenalah macam istiqamah lah macam tu. Ikhlas dan sebagainya. Belajar tu, belajar dengan ikhlas. Sebab kalau belajar dengan tak ikhlas, maka akan datanglah mengeluh.
nampak buruk, itu ini buruk, nampak kurang itu ini, maka hidup kita di university life ni akan jadi macam tak seronok lah. Macam tu. Ikhlaskan diri. Okay? Itu saja. Baik, terima kasih kepada Kak Ain. Memang satu jawapan yang memang saya puas hati lah, sangat-sangat puas hati. Sebab tu utamanya kita perlu pentingkan tentang soal keberkatan. Sebab itulah bezanya kita mahasiswa yang Islam dan juga mahasiswa yang bukan Islam kan. Apa lebihnya kita? Sebab kita ada kepercayaan tu. Kita faham apa tu keberkatan. Macam Kak Ain sebut tadi, bila kita buat sikit tapi dapat banyak, buat sikit dapat banyak. Jadi itulah benda yang sangat penting lah untuk kita cuba untuk terapkan daripada sekarang lah. Kita terus pada soalan yang kedua daripada chat meeting ni, daripada Nur Aisyah Atika. Assalamualaikum Kak Ain. Saya nak tanya tentang beasiswa, apa yang ditawarkan di sana? Ada tips tak nak dapat beasiswa dari Jepun? Terima kasih. Persilakan. Beasiswa apa yang ditawarkan di sana? Tu dah ada Dr. Sakinah tolong jawabkan. Terima kasih Doktor. Tips nak dapat beasiswa sana. Okay, kalau saya nak cerita benda ni lah, ya Allah, jujur saya tak pernah terfikir pun saya nak sambung kat Jepun. Tapi itulah saya cakap, kita usaha sampailah satu masa saya dapat call daripada Dr. Radia. Dia kata, Ain, saya tengok result awak, performance awak dan sebagainya. Awak nak tak pergi exchange program ke Jepun? Macam tu. Dia start dengan exchange program dulu. So, waktu saya tahun akhir, tahun 4, saya dipanggil untuk exchange program. Dan kat situlah bermulanya. Sebab USIM, dia ada, ada universiti-universiti yang ada link juga dengan USIM ni sebenarnya. So, macam universiti saya juga antara salah satu yang ada ni lah, MOU nama dia, macam tu. Jadi, apa yang saya buat adalah, saya tak pernah terfikir, saya tak pernah decide. Saya cakap lah, saya tak risau pun tentang masa depan. Saya usaha je hari ni, usaha. Tiba-tiba dapat call, terus pergi, okay saya pergi dan sebagainya. Lepas tu lah baru akan follow up, minta semua-semua. Dan nama universiti ni adalah Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Government of Japan, panjangan. So senang cerita, beasiswa kerajaan Jepun. So bila mana awak dapat beasiswa kerajaan Jepun ni, awak akan dilayan seperti itulah, lain sikit lah sebab dia antara salah satu beasiswa yang termahal di Jepun. So Alhamdulillah lah dari segi bayarannya sangat lumayan. Jadi itulah saya kata, bila mana kita dah usaha, bila dah sampai masa untuk kita tuai tu, waktu tu lah kita nikmat itu, kita akan lupa dah segala susah payah usaha kita tu. Sebab dunia ni memang macam tu. So, orang kata macam ibaratkan puasa lah. Bila mana kita dah buka puasa, kita ingat lagi tak lapar kita tak ingat dah. So jadi bila mana apa-apa nanti dalam keadaan susah kita, senang kita, cuba letakkan diri kita di masa hadapan nanti. Saya selalu, kalau apa-apa saya selalu, ini yang parent saya ajar jugalah. Bila mana saya tengah buat something, tiba-tiba saya rasa lah nak main lah. Tiba-tiba saya cuba untuk letakkan diri saya di masa hadapan, saya akan tanya, kalau saya main sekarang, adakah diri saya di masa hadapan akan suka dengan apa yang saya buat ni? Macam tu. Jadi, saya fikir, okay, susah dulu sekarang supaya saya boleh senang di kemudian hari, macam tu. Jadi, untuk dapatkan beasiswa Jepun ni, sebenarnya susah. Itu saya boleh cakap. So, saya tahu kan Jepun macam mana, competition dia tinggi macam mana. Adik-adik saya rasa macam tahun 1 macam terlalu awal lagi untuk fikirkan tentang beasiswa ni. Tapi boleh je saya nak beritahu. Dia ada 2 cara. Sama ada universiti dekat Jepun tu sendiri yang calonkan kita sebagai penerima, ataupun embassy. Dia ada 2 cara je. Kita tak boleh nak mohon sendiri-sendiri, tak boleh. Sama ada kita kena mohon melalui universiti ataupun mohon melalui embassy. Dan saya adalah mohon melalui universiti lah. Maksudnya universiti saya calonkan banyak orang, tapi seorang je yang dapat last-last. So dia macam tu lah. Kalau nak, saya rasa sebab masa pun kurang untuk saya bercerita tentang beasiswa ni. Saya ada share beasiswa ni dekat mana, Instagram kot, tak show Instagram saya kot. Tapi apa yang saya boleh cakap adalah, belajar dulu sekarang. Belajar dulu elok-elok. Belajar. Dan apa yang saya nak share sekarang, tak silap saya,
bagi saya lah, tahun 1 ni lah tahun yang sangat penting. Sebab tahun 1 ni, awak jangan fikir dah apa-apa result yang dah dapat atas SPM tu dah jangan fikir dah. Sekarang ni hidup baru. Tahun 1 ni lah, kita akan dapat momentum kita. Kita nak start pace kita. Sebab bagi saya, tahun 1 ni sangat penting. Kalau kita tak score elok-elok tahun 1, kita akan rasa susah sikit untuk tahun-tahun yang lain. So, tahun 1 ni, all out. Sebab InsyaAllah nanti akan ada beasiswa JPA semua dan sebagainya. Saya tak silap saya dapat beasiswa JPA waktu tahun 1. So nanti dapat beasiswa guna result tahun 1, SEM 1 tak silap. So sekarang ni all out dulu untuk ini. Dapatkan beasiswa Malaysia dulu. Lepas dapatkan beasiswa Malaysia JPA ni, lepas tu usaha. Nanti akan datang pula macam banyak lagi beasiswa yang ada yang lain. Okay, beres. Okey, baik. Terima kasih Kak Ain dan juga terima kasih Dr. Sakinah. Tolong jawabkan juga dekat ruangan chat tu. Baik. Seterusnya soalan yang saya kira soalan terakhir lah. Daripada Muhammad Syukur, saudara Muhammad Syukur. Assalamualaikum Kak Ain Hanani. Saya nak tanya, ada antara kami rasakan subjek atau kos food bio ni susah. Boleh ke Kak Ain kongsi cara nak atasi perasaan ni? Okey. Dia sebenarnya bukan kos food bio je susah sebenarnya. Kalau duduk pergi tanya dekat student actuary, dia akan cakap pula actuary ni susah. Bila awak tanya saya, master saya ni senang ke susah, saya akan susah. Baru hari ni saya ada problem dengan saya punya eksperimen. Tapi itulah nama dia pelajaran. Macam mana nikmat satu perkara tu, kita tak akan rasa kalau dia mudah. Saya selalu cakap kat diri saya macam ni. Kalaulah makanan yang paling sedap di dunia di depan mata kita, tapi waktu tu kita dalam keadaan terlalu kenyang, makanan tu sedap tak? Dia tak rasa dah sedap. Bila mana kita dah kenyang, awak bagilah apa-apa pun, kita dah tak rasa dah sedap dia. Tapi bila mana kita dalam keadaan yang lapar, kita dalam keadaan rasa macam nak makan sangat-sangat, apa orang panggil hunger tu macam terlalu tinggi, dan kita disajikan dengan makanan tu, even makanan simple nasi, kicap, telur pun, makanan tu akan jadi makanan yang paling sedap di dunia. Macam itulah juga kejayaan. Kalau kita nak dapat kejayaan, kita nak rasa nikmat kejayaan tu, kita kena susah dulu. Macam itulah juga syurga. Kalau syurga tu mudah, dia tak nama dia syurga. Macam tu. Kejayaan tu dia takkan nama kejayaan kalau dia tak susah. Dia perlu ada susah dulu. So, apa yang kena buat adalah bila mana awak rasa belajar tu susah, mana lagi susah? Susah menjadi orang yang bodoh ataupun susah dan akhirnya menjadi orang yang pandai. Itu yang saya selalu tanya diri saya sendiri. Susah tau jadi orang yang tak tahu ni. Nak buat something, tak tahu, kurang. Macam tu. Tapi bila mana kita susah untuk menimba ilmu, dan akhirnya, bila mana kita dapat nikmat faham tu, mudah selepasnya. Dunia ni memang diciptakan untuk susah. Dunia ni memang tempat untuk bersusah payah. Kalau dunia ni tempat untuk bersenang-lenang, apa gunanya ada syurga? Macam itulah. Belajar ni, memang dia punya hakikat dia susah. Kalau belajar ni mudah, semua orang akan belajar. Tapi kenapa ada yang tak nak belajar dan sebagainya? Sebab apa? Sebab nikmat kejayaan tu, tak semua orang boleh dapat. Jadi, pertama sekali, apa yang kita kena buat adalah ikhlaskan hati untuk rasa susah. Lepas dah ikhlaskan hati untuk rasa susah, minta tolong dekat Allah, usaha sungguh-sungguh, yang susah akan jadi mudah. Sebab untuk mudahnya satu perkara pun bukan milik kita juga. Perkara tu akan jadi mudah sebab izin Allah. Jadi mintalah. Minta dengan Allah dengan cara apa? Tak boleh minta saja-saja dengan usaha. So kalau tanya saya, belajar tu susah ke senang? Saya akan jawab susah. Sebab itulah lumrah belajar. Memang susah dulu. Tapi susah yang mana ada penghujungnya. Ada pengakhirannya yang mana senang di akhirnya. Tapi di akhir lah. Begitu. Boleh? Sebab saya tengok masa pun dah menceburui. Kalau saya jawab panjang-panjang kan tak habis ni sesi ni. Okey, kalau lagi satu soalan boleh ke Kak Ain? Boleh. Okay. Saya jawab 3 pun boleh, tak ada masalah esok cuti. Saya risau adik-adik ni yang tidur. Tak apa-apa. Ni soalan yang terakhir daripada Muhammad Sainuddin.
Saya ada soalan berkenaan pengurusan stres. Macam mana Kak handle supaya tak ganggu proses pembelajaran dengan rutin harian? Baik, Presiden. Ini berkaitan dengan emosi. Okey. Emosi ni bukan student dia ada. Parent ada, ibu ada, bapa ada, semua ada. Cara untuk urus stres adalah kadang-kadang adalah belajar untuk melepaskan. Bukan maksud saya lepaskan geram, tak. Belajar untuk melepaskan dan memaafkan. Kita kadang-kadang stres sebab apa? Pertama sekali kita ada expectation. Contoh, kita nak jadi macam ni. Kita nak macam ni. Kita nak. Kita set hype tinggi sangat. Lepas tu kita tak berhasil. Bila mana kita tak berhasil, kita akan rasa kecewa. Bila tak kecewa, kita rasa marah. Lepas tu kita rasa moody. Okey, jadi stres. Contohlah. Dan bila mana kita dah jadi stres, sebenarnya stres tu kita bukannya marah apa pun. Kita marah dekat diri sendiri sebenarnya. Kenapa aku tak boleh jadi ni? Kenapa? Bagi saya, stres tu akan datang sebab mana kita terlalu mempersoalkan. Kenapa aku dah buat tu? Kenapa aku dah buat ni? Kenapa aku dah buat itu, ini, tapi tak boleh dapat juga. Kenapa orang lain buat tu, buat ni, dia orang dapat. Stres tu akan datang dengan cara kita bandingkan kita dengan orang lain. Contoh, bila mana nampak kawan kita tidur je, tiba-tiba, result dia cantik je. Kita study sepanjang malam. Tak dapat-dapat juga. Stres tak? Stres kita rasa. Jadi, yang pertama kena buat adalah jangan jangan lupa hakikat kita ni sebagai manusia. Itu cara saya buat adalah. Kenapa? Manusia ni hidup dengan kekurangan. Kita tak sempurna dan takkan pernah sempurna. Jadi kena terima bila mana ada satu perkara tu tak jadi seperti yang kita inginkan, belajar untuk memaafkan. Kita dah buat tapi tak jadi, maafkan diri sendiri. Sebab bila mana kita dah maafkan diri sendiri, kita belajar terima dan redha, lepas tu baru kita akan nampak hikmah. Oh, patutlah tak jadi sebab ada benda lagi baik. Itu salah satu cara saya buat adalah. Yang kedua, belajar untuk terima bahawa sabar tak menafikan emosi dan perasaan. Sebab kita ni manusia. Bila mana kita ni manusia, kita hiduplah emosi dan perasaan. Bila kita rasa sedih, menangislah. Janganlah tahan, menangis je. Saya, ya Allah, waktu belajar dulu, housemate saya tengok je saya balik-balik. Mana taknya, saya habis kelas lab kadang-kadang, jadi student food bio ni adik-adik, dia ada kelas, dia ada tutor, dia ada lecture, dia ada tutor, dia ada lab. Dia ada 3 benda. Lab kadang-kadang 3 jam macam tu. Lepas tu tutor pula, lepas tu lecture juga. Kalau dalam satu hari tu ada 3 benda tu, balik dah petang. Lepas tu contoh saya balik rumah sampai rumah maghrib. Tiba-tiba isyak saya dah ada training untuk kelab debat. Lepas training, balik rumah pukul 1 kadang-kadang. Bila dah balik rumah pukul 1, esok pagi ada kelas pula pukul 8. Jadi daripada pukul 1 tu sampai pukul 8 tu, waktu tu lah saya kena fikir nak buat assignment. Waktu tu lah saya fikir macam mana nak tidur, macam mana rehat. Jadi apa yang kena buat adalah, kalau orang jadi saya, orang akan tanya, kau tak stres ke macam tu? Jadi saya fikir adalah, stres tak stres ni adalah sejauh mana kita yakin dan percaya dengan Allah sebenarnya. Sebab saya tahu, even saya ada pukul 1 sampai pukul 8, kalau Allah izinkan saya untuk buat semua benda, maka mudah untuk saya. Jadi saya selalu, kalau saya tahu saya penat, sebab saya tahu saya manusia, saya penat. Jadi apa yang saya buat? Saya tidur dulu. Saya balik rumah, saya tidur. Lepas saya tidur, tapi saya tahu, saya ada assignment juga kena buat, saya kena hantar esok pagi juga. Jadi, tapi kelas pukul 8. Apa yang kena buat adalah, kita sedar yang kita manusia, kita sedar kita ni lemah. Jangan paksa diri. Jadi saya tidur, tapi sebelum tidur saya baca doa, ya Allah, tolonglah bangunkan aku pada pukul sekian, sebab saya ada assignment. Tapi kena niat-niat sungguh-sungguh, sebab kita kena yakin Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pendengar. Dia jadi stres bila mana kita rasa kita yang kontrol semua benda. Padahal kita lupa yang tentukan semua ni Allah. Jadi kalau kita minta dekat Allah, minta Allah mudahkan, maka jadi mudah. Jadi saya buat tu selama bertahun-tahun, Alhamdulillah. Walaupun saya tidur kadang-kadang pukul 1, saya bangun pukul 3. Dan ada pukul 3 sampai pukul 5, saya boleh siapkan macam-macam assignment.
Dan saya boleh je masuk kelas pukul 8. Tak ada masalah. Itu yang saya boleh cakap. Kita rasa stres sebab kita rasa kita yang buat keputusan. Kita rasa kita yang berkuasa. Padahal semua tu Allah yang buat keputusan. Kita rasa stres sebab kita rasa kita sepatutnya kita buat itu, sepatutnya kita buat ini. Tak. Belajar untuk terima kita ni manusia, banyak kekurangan. Kalau rasa penat, rehat sekejap. Kalau rasa perlu tidur, tidurlah. Saya jenis boleh tidur yang mana-mana. Saya rasa saya penat sangat, saya berlari pergi kat rumah mana, tidur. Lepas tu, bangun. Sambung kerja. Tak ada guna juga kalau dah rasa penat, semua. Tapi macam, tak, aku kena study juga. Sampai stres. Tak ada juga, tak masuk juga. Study lah dalam keadaan yang segar, yang sihat. Macam tu. Ambil uduk, baca buku, semua. Apa-apa pun yakinlah. Kalau kita ni adalah manusia yang yakin yang semua benda ni jadi bukan sebab kita. Semua benda ni jadi sebab bukan takdir lah, macam Allah izinkan. Jadi semua benda ni jadi ada hikmah dia, baik dan buruk dia. InsyaAllah, kita tak akan rasa stres. Kita akan belajar untuk memaafkan dan bersyukur. Bagi saya orang yang betul-betul dapat handle emosi adalah bila mana didatangkan musibah, dia bersyukur dengan datangnya musibah tu. Itu sebenarnya orang-orang yang saya rasa saya respect lah, boleh belajar. Sebab orang bila dapat nikmat dia bersyukur tu biasa. Tapi orang bila mana dia datangkan musibah dan dia bersyukur, itu luar biasa. Okey, itu saja. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi. Banyak tips yang kita memang boleh apply lah bila melibatkan stres ni. Lagi-lagi macam kita ni mungkin jadual kita pun mungkin sedang menghampiri ke midterm kan. Mungkin akan datang quiz, nak buat lab report lagi apa kan. Jadi memang kita dapat dengar sendirilah. Stres tu adalah dengan kita cuba untuk melepaskan lah. Jangan terlampau fikirkan sangat kan. Jadi untuk ada dua soalan sebenarnya sini, tapi saya rangkumkan jadi satu je. Yang pertama daripada ni, Assalamualaikum Kak Ain. Out of topic, saya curious akak pursue course apa kat Jepun dan study kat sana tu fully dalam bahasa Jepun ke? Dan soalan daripada Muhammad Firdaus juga nak tanya apa tips untuk sambung belajar. Saya rasa boleh rangkumkan sekali jawapan. Baik, terima kasih silakan. Saya belajar dalam bidang program in Biological System Sciences, Food Resource Science, Applied Lipid Chemistry. Kalau belajar dari apa? Choto Nihongo, Choto Igo. Separuh Jepun, separuh Inggeris. Tapi saya masuk dengan English track, means yang diorang akan fully sebenarnya officially ni dalam bahasa Inggeris lah. Tapi saya juga ambil kesempatan untuk belajar dalam bahasa Jepun juga. So kita dapat dua-dua lah macam tu. Tapi thesis and everything, teori semua dalam bahasa Inggeris. Okay, apa tips untuk sambung belajar? Bagi saya, tak semua orang perlu untuk sambung belajar. Jangan terlalu macam fikir macam, alah kalau tak sambung belajar tak pandai. Tak. Belajar untuk meraihkan semua kepelbagaian semua orang. Ada orang lepas habis 4 tahun, dia rasa dia nak start business. So keep going on apa yang kita minat. Kadang-kadang dengan bisnes itulah belajar dia. Belajar untuk buat bisnes. Ada orang lepas habis 4 tahun, dia rasa nak cuba bidang lain. Silalah, tak ada masalah. Tak ada siapa paksa pun untuk kita, selagi mana kita tak berlawanan dengan hukum Allah, silalah bertebarlah di atas muka bumi ni. Tapi tips untuk sambung belajar, pertama sekali, awak kena tahu dulu. Awak sambung belajar ni untuk semata-mata dapat title atau awak sambung belajar sebab memang awak nak. Kena tanya dulu diri sendiri. Ada orang dia sambung belajar sebab rasa macam nak dapatlah master, rasa macam nak dapatlah PhD macam tu. Tapi bila dah start buat, dah tahu susah dia macam mana, rasa macam jadi rasa nak give up. So pertama sekali ikhlas dulu, ikhlaskan diri. Bila mana dah ikhlaskan diri untuk sambung belajar, maka nanti mudah. Yang kedua, jadilah orang yang sentiasa nak tahu benda, nak tahu perkara. Macam apa yang tips ni, macam kalau kita buat ni terjadi apa? Jadi semacam kalau orang tu curious, dia sentiasa nak tahu banyak benda. Selain lagi macam bidang kita, researcher, bila researcher ni dia sentiasa curious, dia macam dia nak tahu kalau kita buat ini chemical campur ni macam ni, apa solution dan sebagainya, jadi dia macam nak tahu. So dia dan willingness untuk belajar, so maka belajarlah.
So tips saya senang, mudah je. Pertama sekali kena ikhlas. Yang kedua, kena ada willing yang sangat tinggi. Kalau willingness tu tak ada, minta maaf lah saya cakap, kepandaian dia tak boleh nak cover willingness tu. Dia kena ada willingness dulu. Bila ada willingness itu, baru kepandaian kita akan cover. Ada orang dia bijak, tapi dia tak nak untuk belajar, so tak jadi juga. Okay, beres. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Kak Ain. Dan saya rasa setakat itu sajalah untuk ruangan sesi menjawab soalan-soalan. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Cik Ain Hanani kerana sudi untuk menjawab soalan-soalan dan berkongsi pandangan bersama kami semua pada malam ini. Moga apa yang kita dapat hari ini tidaklah sekadar masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Jadi sebelum menutup tirai sesi sharing session, Food Biotech Sharing, saya sangat sukalah untuk memperdengarkan hadirin sekalian satu peribahasa yang kita selalu dengar juga. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi saya rasa memang selepas kita dengar program ni sebentar tadi, memang kita dapat lebih faham lah kan. Kita dapat lebih faham makna peribahasa tersebut lah. Jadi bila kita nak dapatkan sesuatu kejayaan, sesuatu keberhasilan di kemudian hari, perlulah merasa susah dahulu sebelum menggapai kejayaan. Jadi setakat itu sahaja. Sekian sahaja untuk majlis kita pada kali ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang kurang elok itu mungkin daripada kekhilafan kami sendiri. Khairun minallah wa syarrun min nafsi wallahu a'lam. Jadi sebelum kita akhiri majlis ini, marilah kita merakam memori bersama. Jadi diminta untuk semua hadirin yang berkelapangan untuk membuka kamera masing-masing bagi sesi fotografi lah. Kita InsyaAllah kita akan mulakan sesi fotografi dalam seminit dua lagi. Mungkin kepada Dr. Sakinah ke Dr. Huda juga ke. Terima kasih Dr. Sakinah yang banyak bagi share info dekat chat meeting ni sekali. Okey, untuk makluman semua juga ada disediakan juga background dekat chat meeting. Jadi untuk seragam lah kita kata kan, seragam bolehlah guna background tu. Okey, ada nampak muka Dr. Sakinah, Dr. Huda sekali kat sini. Terima kasih sebab sudi join juga malam ni. Okey, jap. Saya punya tak boleh nak setting background, tak apa ke? Halal lah background. Background bilik jepun. Tak apa. Background mahal tu.
daripada Jepun Doktor Huda sihat, Doktor? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih, Doktor. Malu saya Doktor ada. Tak apa. Lima tadi tu ada budak first year bagi tahu saya. Kalau tak, saya pun tak tahu. Oh, terima kasih, Doktor. Okay. Sama. Okay, semua dah ready ke? Semua Kat sana ready pukul ke? berapa Ya, Dekat Doktor. sini, Doktor tanya saya kan sekarang pukul apa? Ya. 11 ada, 12, Ah. 1. Kat sini awal sejam, 11:08. Tapi dekat sekarang musim luruh, nak masuk musim sejuk. Jadi macam saya cakap tadi lah, sekarang suhu 3 Celsius ke 4 Celsius. Saya tak nak jawab, menggeletar saya nak jawab. Cuma kat sini siang pendek, jadi isyak pukul 6:30 tadi. So sekarang ni sebenarnya dah lewat daripada isyak lah, jauh lah. Dah pukul 11 lah. Boleh dah kot nak tangkap gambar. Semua dah ready ke? Boleh dah. Minta maaf lah JK Multimedia, saya tak boleh nak set up background. Okey, tak apa, tak apa. Okey, semua ready? Dalam teraan 1, 2, 3, senyum. Sekali lagi. 1, 2, senyum. Okey, freestyle. Okey, 1, 2, 3. 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Okey. Terima kasih semua. Baiklah, terima kasih. Terima kasih kepada unit multimedia. Jadi dengan itu, saya akhirilah sesi kita pada malam ini dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ahli panel, kepada para pensyarah yang sudi hadir dan kepada semua peserta yang join pada malam ini. Terima kasih Ustaz Zani. Masing-masing boleh dah bersurat. Terima kasih semua. Nanti ada apa-apa ada apa-apa soalan lagi tambahan, belakang lah, belakang tabir. Minta maaf tadi nak jawab semua soalan. Jumpa lagi. Terima kasih Kak Ain. Ya. Assalamualaikum. Kak Ain. Terima kasih Kak Ain. Belajar sungguh-sungguh ya semua orang. InsyaAllah. Thank you Kak Ain. Ya, sama-sama. Okeylah, saya meraihkan adik-adik untuk keluar dulu. Baru saya keluar. Boleh. Tapi sebelum tu, untuk para peserta boleh isi Google Form kehadiran. Bye Kak Ain. Hari elok. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ramai lagi, 68 orang lagi. Okey, terima kasih semua. Selamat malam. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Okay. Jangan stres-stres belajar. Thank you Kak Ain. Sama. Suara comel-comel lagi semua orang. Suara adik-adik lagi.